minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah malam ni kita sama-sama berkongsi tadabbur beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau nak beri tajuk iaitu sifat ataupun ciri-ciri orang beriman yang berjaya. Dan berjaya, bila sebut berjaya, kemuncak kepada kejayaan ialah bukan badan sihat, bukan kaya di dunia, bukan semua anak berjaya, tapi kemuncak kejayaan ialah dapat masuk syurga. Tidak ada kejayaan yang lebih besar daripada berjaya masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi. Okey, ramai yang solat dengan harapan dia boleh masuk syurga. Ramai yang pergi haji dan pergi umrah berkali-kali dengan harapan dia masuk syurga. Ramai yang bersedekah dengan harapan dia masuk syurga. Tapi syurga, untuk masuk syurga bukan mesti lulus solat, bukan mesti lulus puasa. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut ciri-ciri sifat ahli syurga. Kalau kita tengok sifat-sifat yang Allah sebut dalam Al-Quran, siapa mereka yang layak masuk syurga, kadang-kadang Allah tak sebut pun salat, kadang-kadang Allah tak sebut pun puasa. Jadi ramai yang mungkin keliru ataupun salah faham ataupun tak faham tentang sifat mereka yang layak masuk syurga. Sebab itulah bila kalau kita ditanya apa ciri-ciri ahli syurga, siapa boleh jawab? Mungkin kita boleh jawab bila ditanya apa ciri-ciri orang yang berjaya, apa ciri-ciri usahawan yang berjaya. Mungkin kita boleh jawab. Tapi bila ditanya apa sifat-sifat ciri-ciri ahli syurga, sifat-sifat yang melayakkan seseorang masuk syurga, semua nak masuk syurga. Tapi kadang-kadang kita tak belajar ataupun kita tak tadabbur ayat tentang ciri-ciri sifat ahli syurga. Dia solat aja, puasa, haji, sedekah, tapi ciri-ciri kadang-kadang tak ada pun pada dia. Ciri-ciri ahli syurga kadang-kadang tak ada. Okey, nak masuk syurga tak? Nak. Apa ciri-ciri ahli syurga? Suka pula. Apa ciri-ciri ahli syurga? Ha?
Menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Mana kalau orang tak ada ilmu, tak boleh masuk syurga. Ada tak sahabat Nabi yang hari pertama beriman, dia mati syahid, masuk syurga? Ada tak? Ada ilmu tak sahabat ni? Tak ada. Dan sebaliknya, ahli kitab banyak tak ilmu, ahli kitab banyak tak ilmu, tapi kena laknat. Betul? Jadi apa ciri-ciri ahli syurga? Tak tahu ni macam tak nak masuk syurga je. Apa dia ahli syurga? Ciri-ciri ahli syurga. Kalau nak masuk universiti, kita tahu perangai huduh pun boleh masuk. Yang penting SPM. Betul kan? SPM 5A. Penipu ke, pencuri ke, derhaka pada mak bapak, dapat 9A boleh masuk universiti. Betul kan? Syurga bukan macam tu. Syurga 5A rukun Islam, belum tentu boleh masuk syurga. 6A rukun iman, belum tentu boleh masuk syurga. Okey. Boleh, Dik? Adik nak masuk syurga ke nak masuk? Adik nak masuk apa? Syurga? Tahu tak ciri-ciri ahli syurga? Tak tahu. Macam mana nak masuk? Tak tahu. Siapa tahu? Apa tahu? Dengan taat perintah. Apa dia? Dengan taat perintah. Mentaati perintah Allah. Tahu tak orang pertama dicampak dalam neraka? Siapa yang pertama dicampak dalam neraka? Abu Jahal? Bukan. Firaun? Bukan. Siapa dia? Orang yang selalu belajar agama dan mengajar agama. Awal-awal masuk dicampak dalam neraka. Dia taat tak perintah Allah? Taat. Siapa lagi yang awal masuk neraka? Orang yang bersedekah, ada duit dia sedekah siang dan malam, taat tak perintah Allah, tapi awal-awal masuk neraka. Ada orang pula berjihad pada jalan Allah, taat pada perintah Allah, korbankan nyawa, tapi awal-awal masuk neraka. Okey, siapa lagi nak masuk syurga? Abang nak masuk syurga. Apa ciri-ciri ahli syurga? Macam mana kita nak masuk rumah orang tapi tak tahu syarat nak masuk rumah tu? Agak-agak boleh masuk tak? Boleh tak? Boleh, Adik? Tak boleh kan? Jadi adik nak masuk syurga tapi tak tahu syarat, boleh tak masuk syurga? Okey, siapa nak jawab Chief? Okey, Ustaz tukar soalan. Apa ciri-ciri ahli neraka? Tak tahu juga. Ustaz, saya tak tahu sebab saya memang tak nak masuk neraka. Okey. Tapi nak masuk syurga, apa ciri-ciri? Tak tahu juga. Banyak tak Allah sebut ciri-ciri ahli syurga dalam Al-Quran? Banyak. Tapi kenapa kita tak tahu? Sebab kita tak tadabbur Al-Quran. Boleh faham? Betul, Dek? Okey. Sekarang kita nak Ustaz nak huraikan sifat-sifat ciri-ciri ahli syurga yang Allah sendiri cerita, pemilik syurga cerita. Bila pemilik syurga cerita ini sifat ahli syurga, mana ada sifat ni boleh masuk, tak ada tak boleh masuk. Sebab syurga milik Allah, dia berhak menentukan apa sifatnya, apa cirinya. Okey? Allah sebut auzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Mu'minun. Allah sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh masuk dalam. Masuk dalam. Kalau duduk luar susah nak masuk syurga. Okey. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun daripada ayat pertama sampai ayat 11. Ciri-ciri ahli syurga. Siapa yang ada ni, Allah kata mereka lah ahli syurga.
Maknanya kalau tak ada, taklah. Okey, pertama Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya. Aflah ni telah berjaya. Siapa? Orang beriman. Bila Allah yang sebut berjaya, makna berjaya tu ialah berjaya selamat daripada neraka dan berjaya masuk surga. Allah tak akan cakap benda remeh-temeh. Berjaya masuk universiti, tak ada. Itu cikgu, mak bapak cakap lah. Bila Allah cakap benda yang besar, yang berkekalan, iaitu bila berjaya masuk syurga, selamat daripada neraka. Okey? Jadi pertama sekali Allah kata apa? Siapa yang berjaya? Qad aflaha, telah berjaya al-mu'minun, orang beriman. Allah sebut sifat ni ada 6 sifat. Allah tak sebut lagi sifat, tapi Allah sebut pertama aflaha, telah berjaya. Dia biasa kita sebut sifat dulu ke, kita sebut sifat dulu baru kita sebut siapa yang ada sifat ni, dia akan berjaya. Ataupun sebut dulu berjayalah orang yang ada sifat-sifat ni. Sepatut yang mana dulu? Yang mana dulu? Sebut sifat dulu baru sebut berjaya, ataupun sebut berjaya dulu baru sebut sifat? Apa dia? Berjaya dulu? Ya ke? Sebut sifat dulu kan? Siapa ada sifat ni? 1, 2, 3, hasilnya macam ni kan? Tapi Quran tak. Quran sebut terbalik. Allah sebut apa dulu? Berjaya, baru Allah sebut sifat dia. Kenapa? Sifat tak tahu lagi, tiba-tiba sebut berjaya. Kalau kita jumpa kawan kita, lama tak jumpa, jumpa dia kata berjaya, kita dalam kepala kita nak apa? Nak apa? Kita nak tahu berjaya apa tu, betul tak? Tapi kalau dia sebut dulu sifat 1, 2, kita nak dengar pun tak semangat kan? Kenapa sebut sifat ni? Tapi kalau sebut berjaya dulu, kemudian yang sebut ni siapa? Allah. Kita pun nak tahu apa ni, siapa ni yang berjaya, betul tak? Jadi sebut berjaya dulu satu tarikan bagi orang yang faham lah. Kalau orang tak faham, ustaz saya tak tahulah sebut apa dulu, saya nak khatam je. Okey, satu. Yang kedua, Allah guna perkataan qad. Qad kalau belajar bahasa Arab, apa makna dia? Sesungguhnya. Kemudian lepas qad, Allah guna aflaha. Siapa belajar bahasa Arab? Aflaha ni fi'il. Fi'il madhi ke, mudhari' ke, amar? Adik ada belajar bahasa Arab? Tak boleh. Adik tahu tak ahli syurga cakap bahasa apa? Adik tahu? Bahasa apa? Bahasa Arab. Macam mana nak masuk syurga tak boleh cakap Arab? Bahaya ni, cakap ahli syurga cakap Arab tapi dia tak boleh cakap Arab. Boleh masuk tak? Boleh dek? Boleh masuk juga. Habis nak cakap bahasa apa? Bahasa apa? Sebenarnya tak ada dalil. Tak ada dalil yang sahih pun bahasa ahli syurga adalah bahasa Arab. Tak ada dalil yang sahih. Sebab kalau bahasa Arab, orang Jepun tak boleh masuk sebab tak kerti Arab. Orang Melayu tak boleh. Tak ada dalil lah. Dan Allah tak ada satu pun dalil Quran ke hadis yang menyebut tentang bahasa ahli syurga. Sebab apa? Tak penting. Penting tak bahasa ahli syurga? Sibuk tanya 3 hari bahasa apa, tapi tak cukup syarat. Betul tak? Yang penting apa dia? Syarat nak masuk syurga. Dah masuk je lah. Nak cakap apa cakap je lah. Betul tak? Okey. Jadi Allah guna perkataan fi'il madhi aflaha. Satu qad, sesungguhnya. Yang kedua fi'il madhi, telah berjaya. Sebenarnya orang beriman
dah berjaya tak masuk syurga ataupun belum? Soalan. Sebenarnya orang beriman telah berjaya masuk syurga ataupun belum? Macam tak faham soalan. Boleh bahasa Melayu semua kan? Soalan, saya ulang soalan. Tengok, itulah tadabbur. Kita tadabbur dari semua sudut. Bahasanya, ayatnya. Kenapa mula dengan aflaha? Kenapa guna qad? Kenapa guna fi'al madhi? Okey, qad sesungguhnya, aflaha telah berjaya. Sedangkan orang beriman belum lagi. Ramai lagi yang mati pun tak lagi. Macam mana dah berjaya? Macam mana dah masuk syurga? Belum lagi. Tapi Allah guna perkataan telah. Faham tak? Kenapa? Kalau ustaz cakap lah, ustaz nak pergi Mekah tahun depan, ustaz kata apa? Sesungguhnya saya telah pergi Mekah. Semua tahu saya belum pergi, saya nak pergi tahun depan. Tapi saya guna ayat, sesungguhnya saya telah pergi Mekah. Orang kata saya cakap betul ke tak betul? Betul ke tak? Tak betul kan? Pasal apa tak betul? Sebab saya belum pergi. Kenapa cakap telah? Telah tu past tense kan? Okey, ahli syurga belum masuk. Kenapa Allah cakap telah masuk? Ada satu lagi, sesungguhnya. Sesungguhnya benda yang tegas dan dah berlaku. Kenapa? Subhanallah. Rahsia bahasa. Kalau kita fahamkan, lagi meyakinkan kita, lagi seronok kita baca Al-Quran. Sebenarnya Allah nak bagi tahu siapa yang ada sifat-sifat yang Allah akan sebut ni, confirm pasti masuk syurga, seolah memang telah masuk. Boleh faham tak? Dan sebaliknya, siapa yang tak ada sifat yang akan disebut ni, memang tak akan masuk. Telah pun tak, akan pun tak. Boleh faham? Allah nak tekankan sifat akan datang, tengok baik-baik, perhati baik-baik. Sebab apa? Siapa ada pasti masuk, macam telah masuk. Dan bila Allah bercakap, mungkin tak salah? Mungkin tak? Mungkin tak bohong? Tak. Ustaz kalau cakap akan telah pergi Mekah, tak betul, sebab ustaz belum pergi. Kalau ustaz cakap akan pergi Mekah pun belum tentu betul. Betul kan? Sebab ustaz manusia. Tapi kalau Tuhan cakap, pasti betul, walaupun benar belum berlaku. Faham? Telah berjaya. Siapa? Yang pertama Allah sebut orang beriman. Maknanya orang kafir confirm tak akan berjaya. Asas kejayaan, syarat utama nak masuk syurga, mesti iman. Iman ni amalan apa? Amalan anggota badan ke amalan hati? Amalan hati. Betul kan? Ada dalil? Ada dalil? Iman apa makna dah? Percaya. Percaya ni dalam hati ke di mulut? Hati. Sebab itulah rukun iman semua berkaitan dengan hati. Percaya pada Allah, hati. Percaya pada malaikat, hati. Kan? Percaya pada hari akhirat, hati. Rukun Islam berkaitan dengan amalan. Solat, perbuatan. Sedekah, perbuatan, kan? Atau rukun iman lebih tinggi daripada rukun Islam. Orang yang buat solat belum tentu dia beriman. Tapi orang beriman pasti dia solat. Okey? Okey. Iman telah berjaya orang beriman. Mana asas pertama ahli syurga yang berjaya mesti beriman pada Allah. Kalau tak beriman, tak payah cakap lah. Macam orang tak ambil SPM tapi nak cakap akan masuk universiti. SPM tak ada, kan? Okey. Lepas tu Allah kata apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman asas dia, iman mesti ada bukti. Iman mesti ada
bukti. Percaya dalam hati, apa bukti? Bukti ialah amalan anggota badan. Amalan anggota badan yang paling penting, yang paling asas, solat ke, puasa ke, haji ke, sedekah. Solat. Jadi iman dalam. Iman yang kat dalam mesti ada tanda di luar. Dan tanda di luar, tanda iman yang paling jelas, solat. Tapi solat bukan sebarang solat. Ada orang yang solat fawailun, masuk neraka. Bukan semua solat berjaya. Habis solat yang mana berjaya? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Syarat pertama. Bukan syarat pertama solat, Syarat pertama khusyuk dalam solat. Dua benda berbeza. Syarat solat, yang kedua syarat khusyuk dalam solat. Solat belum tentu dapat masuk syurga. Habis apa dia? Khusyuk dalam solat. Mana bukan semua orang solat boleh masuk syurga. Ni yang kita solat maghrib, belum tentu boleh masuk syurga. Sebab itulah kadang-kadang solat di surau yang sama, masjid yang sama, duduk sebelah aja, imam yang sama. Maghrib sama-sama 3 rakaat, sama-sama baca Fatihah. Seorang ke syurga, seorang ke neraka. Apa sebab? Kat sini. Betul tak? Orang munafik solat tak? Orang munafik solat ke tak? Adik kata tak. Jangan buat fitnah pada orang munafik. Orang munafik solat ke tak? Solat. Munafik ni dia kafir tapi nak tunjuk Islam, mestilah solat. Kalau tak, orang tak tahu dia Islam. Dia nak tunjuk dia Islam, dia kena solat. Tapi solat dia, wa iza qamu ila salati qamu kusala. Bila solat malas je, berat je. Kan? Kalau boleh nak jamak je. Kan? Kalau boleh nak qasar je, malas. Itu ciri-ciri solat orang munafik. Sebab tu Allah bagi syarat pertama, orang mukmin berjaya solat yang khusyuk. Solat orang munafik tak khusyuk. Okey? Apa makna khusyuk? Kita biasa dengarkan khusyuk. Siapa tahu? Adik tu. Adik tu. Khusyuk. Adik tahu? Tak tahu? Abang tahu? Khusyuk apa mana khusyuk? Fokus. Fokus pada apa? Solat, pada solat. Habis masa solat tu nak ingat apa? Ingat solat je. Nak ingat apa? Tak, benda ni serius ni. Sebab syarat pertama ahli syurga. Solat khusyuk syarat pertama, sifat pertama di syurga. Kalau tak ada, fail daripada awal lagi. Macam orang nak masuk universiti tak ambil SPM. Kan? Jadi apa makna khusyuk? Apa makna khusyuk? Semua khusyuk je. Sekarang baru saya nampak khusyuk. Rupa-rupa khusyuknya diam je. Subhanallah. Khusyuk biasa orang faham ialah dalam solat. Sebenarnya khusyuk, mana khusyuk ialah tunduk dan patuh pada Allah. Itu makna asas khusyuk. Kamu tunduk pada semua perintah Allah, kamu patuh pada semua larangan Allah, khusyuklah kamu. Jadi larangan Allah adakah dalam salat sahaja? Tak. Perintah Allah adakah dalam salat sahaja? Tak. Jadi khusyuk ni bukan dalam salat je. Khusyuk dalam dan luar salat. Tapi khusyuk yang paling penting ketika dalam solat. Sebab tu Allah bagi syarat. Sifat ahli syurga pertama, khusyuk dalam salat, bukan di luar. Tetapi makna umum, khusyuk dalam dan luar salat. Di luar, Allah kata berhenti mengumpat, kita berhenti, khusyuk.
Allah kata tutup aurat, kita pun tutup, khusyuk. Allah kata jangan cakap bohong, berhenti terus, khusyuk. Kita nak dapat khusyuk dalam solat, salah satu caranya apa? Salah satu cara, kita pastikan hidup kita di luar solat sentiasa khusyuk. Tenang je. Apa yang kita buat dalam solat, masa dalam solat kita mata tengok apa? Tengok apa? Masa dalam solat, adik, masa solat maghrib tengok apa? Kau tak ingat tengok apa? Apa dia? Tengok tempat sujud. Siapa suruh tengok tempat sujud? Kenapa adik gelak? Ini ciri-ciri ahli syurga ni. Siapa suruh adik tengok tempat sujud? Syarat solat. Syarat solat mana kalau tak tengok tempat sujud, tak sah solat tu sebab syarat tu. Siapa suruh kita tengok tempat sujud kita dalam solat? Nabi. Sebab Nabi suruh, kita ikut. Okey. Bila dalam solat Nabi suruh tengok tempat sujud, kita ikut. Luar solat Allah kata jangan tengok benda haram. Bawa yang dalam solat ke luar solat, khusyuklah tu. Faham tak? Okey. Masa dalam solat, adik, masa dalam solat kita dengar apa? Adik dengar apa masa tengah solat? Imam baca surah apa tadi? Fatihah. Pandai dia. Jawapan pasti tak salah. Kan, betul kan? Imam baca Fatihah. Tak, memang imam baca Fatihah. Kalau imam tak baca Fatihah, tak salah solat. Maksud lepas Fatihah tu, imam baca surah apa? Masa kita solat, kita hanya dengar imam baca. Maknanya kenapa kita dengar imam baca? Sebab Allah suruh. Di luar solat kita dengar apa yang Allah suruh saja, apa yang Allah redha sahaja, itu khusyuk. Apa yang dalam solat kita bawa di luar solat. Dalam solat fikiran kita bayangkan apa? Kebesaran Allah. Kita bawa pula di luar solat. Di luar solat fikir kebesaran Allah aja. Bila nak buat maksiat, ya Allah, tengok langit. Hebatnya engkau cipta langit tanpa tiang, 7 lapis. Engkau nak buat apa? Kun fayakun. Aku yang kerdil, yang hina, yang lemah, nak lawan engkau. Bodohnya aku. Tak jadi buat maksiat. Jadi apa yang kita buat dalam solat, kita bawa keluar. InsyaAllah solat kita khusyuk. Tapi kalau yang di luar solat, kita bawa dalam solat. Di luar kita tengok benda yang salah. Dalam solat tengok atas, tengok kiri, tengok jubah imam warna apa. Yang di luar kita bawa masuk solat, solat tak khusyuk. Telinga kita di luar kita dengar macam-macam. Dalam solat pun kita dengar macam-macam. Orang bersembah kat belakang pun dengar. Kan? Orang kata kunci hilang. Kita lepas salam, aku tahu kunci kamu kat mana. Khusyuk tak? Ustaz ulang. Kalau yang dalam solat kita bawa keluar, solat kita khusyuk. Tapi yang di luar kita bawa dalam solat, macam-macam kita tengok, macam-macam kita dengar, macam-macam kita khayal, solat kita tak khusyuk. Solat kita gagal. Boleh faham? Adik biasa dalam solat ingat apa, adik? Pernah tak jumpa barang hilang dalam solat? Tak pernah. Sebab adik tak ada barang hilang. Okey? Jadi yang sifat pertama, khusyuk dalam solat. Dan khusyuk sebenarnya luar dan dalam. Cuma khusyuk yang paling utama dalam solat. Kenapa khusyuk paling utama dalam solat? Sebab ketika itu kita sedang menghadap Rabbul Jalil. Kalau depan Allah pun tak khusyuk, di luar solat agak-agak lah khusyuk tak? Hancur.
tengah menghadap Allah ni, mulut berzikir, sebut Allah Akbar pun tak khusyuk, di luar solat memang tak akan khusyuk. Boleh faham? Okey, apa tanda orang tu khusyuk? Ustaz, saya rasa saya dah khusyuk lah sejak balik Mekah ni. Ada tanda tak orang khusyuk? Ada tanda tak? Nak tanya siapa lagi ni? Okey, adik, khusyuk tak solat tadi? Khusyuk tak? Tak. Oh, setiap bila tak khusyuk? Bahaya ni, serius ni. Bila tak khusyuk, gagal tak? Gagal. Kalau tahu tak khusyuk, apa patut kita buat? Jangan main-main. Bila tahu tak khusyuk, wajib bagi. Sebab kita boleh mati tak bila-bila masa. Habis. Okey, kalau khusyuk ada tanda dia. Allah sebut apa dalam Quran surah Al-Ankabut? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang mana ni? Pastilah solat yang khusyuk. Apa tanda dia? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti solat yang khusyuk akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar yang kamu lakukan. Sebelum ni kamu mengompakkan, tapi solat hari tu khusyuk, pasti lepas solat berhenti mengumpat. Sebelum solat kamu tengok benda haram, tapi masa solat khusyuk sangat, lepas solat pasti tinggal tengok benda haram. Sebelum solat dengar orang mengumpat biasa je, tapi lepas tu dia khusyuk solat, lepas solat dia ketinggal. Sebab solat yang khusyuk ada kesan dia, ada tanda dia. Mesti dia rasa benci nak buat maksiat, hasil daripada solat yang khusyuk. Tapi lepas solat buat maksiat, lepas solat buka aurat, lepas solat cakap bohong. Itulah tanda-tanda solat tak khusyuk. Boleh faham? Senang tak nak dapat solat yang khusyuk? Ustaz yang bercakap pun boleh tentu dapat. Tapi kalau ustaz tak bercakap, tambah lagi satu dosa. Sebab tak cerita yang, kalau cerita bab rukun solat aja, ambil wudu, tutup aurat, tempat bersih. Allah kata syarat sifat orang beriman khusyuk. Tok Imam tak cakap, ustaz tak cakap, kita solat 50 tahun dah lengkap, cukup syarat, bersih tempat, pakaian, tapi sekali pun tak khusyuk, tak boleh masuk syurga. Sebab Allah begitu awal-awal lagi. Syarat pertama, sifat pertama di syurga, khusyuk dalam solat. Jadi ambil perhatian, muhasabah diri kita. Aku masih tak buat maksiat. Kalau buat maksiat, percayalah solat aku belum khusyuk. Aku kena baiki solat. Kita rumah bocor, baiki. Kita tak simpan. Kereta rusak, baiki sebab keperluan. Telefon rusak, baiki. Solat rusak tak baiki, bahaya tak? Sangat bahaya. Okey, boleh? Dah faham khusyuk? Boleh? Dan antara perkara yang boleh membantu khusyuk ialah, kita faham apa yang kita baca. Bila kita faham apa yang kita baca, fikiran kita fokus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berbayang segala puji hanya, fikiran tak akan melayang. Sebab kita nak fokus pada maksud ayat kita baca. Tapi kalau kita tak faham, itu sebab fikiran tu melayang tu. Start, mula angkat takbir, mula berjalan. Kota Baru, Pasir Putih, rakaat ketiga sampai Kuantan, bagi salam sampai Puduraya. Elok-elok imam bagi salam, balik ke rumah. Sebab apa? Sebab tak ada benda yang kita nak fikir. Tapi kalau kita faham apa yang kita baca, ada benda kita nak fikir. Alhamdulillah makna ni, Ar-Rahmanir Rahim makna ni. Dapat mengawal fikiran kita daripada
melayang. Kan? Dan antara benda boleh bantu kita khusyuk ialah apa saja yang mengganggu khusyuk solat, hilangkan. Bahkan Nabi kata apa? Jangan solat ketika nak terkentut ataupun ketika nak terkecil. Jangan solat. Sebab apa? Tak khusyuk. Siapa yang tengah tahan kencing dia solat tapi khusyuk? Siapa dia? Oh, Ustaz, saya tak tahan kencing pun tak khusyuk. Betul tak? Tengok Nabi sayang pada kita. Nabi nak solat kita khusyuk dan kita boleh masuk syurga. Maka Nabi pesan, kalau perut lapar, ada makanan, makan dulu. Kalau kamu lapar, tengok makanan pula sedap, agak-agaklah, khusyuk tak? Lepas tu imam pula baca surah Baqarah. Ya Allah, ketika aku lapar, dia baca surah panjang. Kan? Lepas tu dia tak pergi dah surau tu. Faham tak? Bahkan kalau kita nak terkentut, imam dah rakaat akhir, kalau kita kentut ambil wuduk terlepas solat jemaah, nampak yang mana dulu? Tahan kentut masuk solat berjemaah supaya dapat pahala jemaah, ataupun kentut je ambil wuduk dan terlepas solat jemaah? Nak buat yang mana? Abang buat yang mana? Ni nak terkentut ni, imam dah rakaat akhir. Kalau kentut ambil wuduk terlepas solat jemaah, buat yang mana satu? Ha? Kentut dulu. Tak khusyuk, tapi terlepas solat jemaah. Solat jemaah 27 pahala. Kentut. Kenapa kentut? Kenapa kentut? Tak khusyuk. Allah akan sifat orang beriman yang berjaya masuk syurga khusyuk, bukan miskin salat jemaah. Faham tak? Kalau kamu salat jemaah tak khusyuk, boleh tak masuk syurga? Tak boleh. Tetapi kalau kamu tak terkentut pun, tak pergi salat jemaah, itu memang tak boleh. Itu tak boleh. Boleh. Bahkan Nabi kata, bila nak pergi solat berjemaah di masjid, berjalan dengan tenang. Walaupun imam nak rokok, jalan dengan tenang. Sebab tujuan solat nak khusyuk, bukan nak kejar imam. Kan? Ada setengah jemaah tu imam baca qul huwallah walam yakul lahu kufuwan ahad, dia kat tangga dia melompat sebab nak kejar dapat rakaat. Jangan buat kerja bodoh. Itu kerja bodoh. Kenapa? Solat bukan tujuan nak sempat dapat rakaat, tapi solat nak diterima oleh Allah. Dan Allah tak akan terima kalau kita tak khusyuk. Kalau kita bekerja terus nak rokok bersama imam, agak-agaklah, khusyuk tak? Tak khusyuk. Nabi kata berjalan dengan tenang, jangan kalau sempat rokok bersama imam, sempatlah. Kalau tak sempat, tambah. Faham tak? Benda yang kita bincang malam ni sangat-sangat penting. Sebab ada sifat ciri-ciri ahli syurga. Dan juga benda yang boleh membantu kita khusyuk dalam solat bagi lelaki lah, solat berjemaah. Jangan solat di rumah sorang. Sebab Nabi kata apa? Solat yang paling berat bagi orang munafik, solat apa? Subuh dan asar ke subuh dan isya? Subuh dan isya. Mana zuhur orang munafik pergi tak solat jemaah? Asar pergi tak? Maghrib pergi? Isya tak pergi? Subuh tak? Macam mana adik tahu? Adik kenal kau orang munafik? Adik kenal orang munafik? Habis tu. Okey, kenapa orang munafik
pergi solat zuhur, solat asar, solat maghrib. Isya je dia tak pergi. Subuh pun tak pergi. Siapa tahu? Ha? Sebab orang munafik dia solat nak tunjuk pada Nabi. Bila Nabi nampak dia? Ketika siang. Solat zuhur Nabi nampak, siapa mari ni? Dia kena tunjuk muka. Solat asar pun terang, Nabi nampak. Solat maghrib terang lagi, kan? Solat isya dah gelap dah, masjid Nabi tak ada lampu. Dia tak pergi dah, sebab Nabi tak tahu siapa datang, kan? Subuh pun gelap, dia tak datang. Jadi orang munafik datang solat jemaah 3 waktu. Ada tak orang Melayu tak solat jemaah 5 waktu? Ada? Ramai tak? Mana lebih teruk dengan orang munafik? Siapa ustaz bagi peringatan untuk diri ustaz dan semua, jangan tak datang solat berjemaah. Sebab tak datang solat jemaah adalah sifat-sifat orang munafik dan tak akan khusyuk. Bantulah diri sendiri. Pastikan solat jemaah 5 waktu di surau ataupun di masjid. Okey? Boleh insya-Allah. Ini laluan untuk ke syurga ni, bukan main-main ni. Walaupun solat di surau Darul apa? Darussalam. Assalam. Assalam, surah Assalam. Nampak macam kecil, kayu kan, tapi bila datang solat Jumaat ini laluan ke syurga. Okey? Sifat yang kedua. Baru sifat pertama. Sifat kedua apa dia? Wallazinahum anil lagwi mu'ridun. Ya Allah, tak ada dalam rukun Islam. Sifat kedua ahli syurga ialah orang yang anil lagwi, daripada perkara yang lagha, mu'ridun, dia berpaling. Dia jauhkan diri daripada perbuatan lagha. Apa makna perbuatan lagha? Perbuatan yang sia-sia. Tengok solat khusyuk ada tanda dia. Tadi ustaz dah bagi satu tanda. Dia mencegah. Solat tu boleh mencegah. Tanda kedua apa dah? Mulut dia tak cakap kecuali benda yang berfaedah. Kalau bercakap je, itu tanda-tanda solat tak khusyuk. Semua benda nak cakap. Pasal bola, pasal kereta, pasal handphone, pasal game, semua nak cakap. Walaupun baru je lepas solat jemaah, solat dia tak khusyuk. Sebab sifat kedua orang beriman yang berjaya, mulut dia, bahkan Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw yasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah hanya bercakap benda yang baik sahaja. Benda haram tak boleh cakap. Benda lara, sia-sia, jangan cakap. Habis nak cakap apa? Tak ada modal ustaz, diam. Betul tak? Diam tu susah. Ustaz, kalau saya tak bercakap satu hari demam. Biarlah demam daripada apa? Bertambah dosa. Boleh ke? Boleh dek? Tak besok jangan cakap. Boleh? Boleh tak? Tak boleh. Tengok manusia kan, sayang tu, nak cakap juga. Okey, cakap dik, mulai besok saya tak akan bercakap kecuali benda yang baik saja. Setuju? Boleh cakap tapi benda yang baik je. Setuju? Berjanji ya? Tengok tu. Benda yang Nabi kata apa? Siapa boleh jaga dua benda ni, confirm aku jamin dia ahli syurga. Benda apa ni? Benda yang paling susah nak jaga. Apa dia? Anggota badan yang paling kecil, yang paling lembut. Apa dia? Lidah. Kalau dia boleh jaga lidah, satu. Yang kedua, kemaluan. Nabi kata orang ni hebat, memang ahli syurga. Memang betul. Nak bayangkan susahnya masuk syurga sama seperti susah nak jaga lidah. Betul tak? Nak cakap juga.
Sekarang tak banyak cakap, tapi mesej sama lah tu. Ustaz, saya tak cakap hari ni, tulis je. Sama lah tu, kan? Okey, dia Isya kan? Ha? Apa dia? Sikit lagi. Kan janji tak dia azan Isya je. Sifat yang kelima, tepat janji. Tapi tak sempat masuk. Dia ada 6 sifat, baru 2 sifat. InsyaAllah. Walaupun 2 sifat, tapi susah tak nak dapat 2 sifat ni? Oh, susah ni. Dia kalau khusyuk kan, khusyuk dia bukan macam baju. Bila nak solat kita nak khusyuk, kita pun ambil baju khusyuk pakai. Khusyuklah kita, bukan macam tu. Ayah, saya nak solat ni, ada tak baju khusyuk? Tak, bukan macam tu. Khusyuk bukan boleh dibuat-buat, kan? Berapa ramai yang diam je, nampak macam khusyuk, tapi fikiran dia sampai satu melisal pusing. Okey? Boleh, ya? Jadi Ustaz rasa cukup setakat ni 2 sifat. 2 pun dah rasa berat kan? Sebab tu Ustaz tak sebut berhabis. Kalau sebut berhabis, ya Allah Ustaz, pensan saya. Tak apalah, 2 dulu. Ada masa kita sambung lagi. Ustaz Maki boleh sambung 4 lagi tu. 4 lagi insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم